Assalamualaikum sawari. Kembali bersama Kak Nan di sini, Mastika series. Again, dia memang akan terbalik. Alright, so Mastika kali ni kita ada edisi Jun 2010. Untuk Mastika kali ni kita ada dua cerita. Makhluk hodoh tagih nyawa lelaki syirik. Dan cerita yang kedua adalah orang minyak gemparkan kem tentera. Ya guys, kali ni memang Kak Nan bawa konsep dia lain sikit. Kak Nan akan membaca buku Mastika ni untuk korang. Macam mana korang baca, macam itulah korang akan dengar dalam video Kak Nan. Cuma akan diolah-olah sedikit, okey? Hai, Assalamualaikum sawari. Kak Nan tahu korang pun dah tak sabar nak dengar. So, let's get dengar. Kereta Proton Wira itu seperti sudah lama terbiar. Atas kanvas dipenuhi daun-daun rambutan yang berguguran. Azmil menarik kanvas perlahan-lahan. Hajatnya hendak melihat-lihat dulu kereta Wira itu sebelum membuat keputusan membelinya. Kenalannya, Razlan, memberitahu kereta Wira keluaran 1997 itu mahu dijual dengan harga RM6,000 saja. Warna hitam kereta Wira itu masih berkilat. Bodinya juga masih kukuh. Keadaan di dalamnya juga masih keadaan baik. Bunyi enjinnya bila dihidupkan juga masih keadaan elok. Senang cerita geng, kereta Wira ni memang masih elok lah. Tapi agak murah ya untuk harga RM6,000. Boleh test drive dulu? Soal Azmil selepas puas membelek-belek kereta Wira tu. Razlan pun mengangguk. Azmil mengajak Razlan naik bersama kami, tapi Razlan menolak. Tak apa, pergilah. Aku tunggu kat rumah, balas Razlan. Selepas enjin dipanaskan, Azmil memandu menuju ke arah jalan besar sekitar Bukit Gantang Perak. Kini jalan kanan terdapat ladang kelapa sawit, suasana gelap. Can you guys imagine? Alright. Tapi baru 2 km bergerak, dada kami mula berdebar. Tiba-tiba kami ternampak bayang-bayang putih separuh telus melintas depan kereta. Kami kecut perut. Dalam keadaan itu, Azmil beritahu dia terasa seperti ada seseorang di tempat duduk bahagian belakang. Perlahan-lahan anak mata saya melirik ke belakang. Something like that lah guys kan. Zas, kepala dipusing. Aneh, tiada sesiapa di tempat duduk belakang. Hanya kami berdua di dalam kereta. Saat itu tubuh saya terasa seram sejuk. Kepala mengembang. Bulu roma mula terpacak. Saya perlahankan aircon yang terpasang kuat. Entah kenapa tiba-tiba jantung saya berdenyut kencang. Azmil pula menekan minyak sehingga mencecah 110 km sejam. Kereta terus meluncur laju membelah pekat malam. Sedang memandu, tiba-tiba kami terhidu bau sesuatu yang memenuhi ruang kereta. Baunya teramat kuat hingga mencucuk-cucuk hidung. Azmil memandang saya dengan penuh persoalan. Engkau tercium tak apa-apa bau? Soal Azmil, saya mengangguk. Oh, kemenyan ni. Azmil terus memandu sampai di satu selekor. Tiba-tiba kereta Wira itu bergoyang-goyang sebelum terbabas ke kiri jalan. Azmil terus menekan brek dan mengawal kereta daripada melanggar tiang lampu. Kepala saya pula terhantuk ke dashboard kerana tidak memakai tali pinggang keledar. Dengar ya tu guys. Azmil beritahu seperti ada sesuatu yang membuatkan kereta itu membelok ke kiri jalan. Steering kereta seperti dipulas-pulas sesuatu. Maksudnya steering kereta dia tu bukan under control dia dah. There is something else yang take over control the steering. Azmil keluar kereta dan periksa tayar sekiranya pancit. Dari luar, Azmil membuat isyarat tangan pertanda tiada tayar yang kempis. Azmil masuk kembali ke dalam kereta. Selepas menutup pintu, tiba-tiba Azmil menjerit. Ya Allah! Azmil terus kaku. Tangannya terketar-ketar memegang steering. Kenapa ni? Soal saya pada Azmil yang masih menggeletar. Azmil tidak menjawab tapi menggelabah dan terus keluar dari kereta. Dan saya pun ikut sama. Bila keadaan tenang semula, baru Azmil bersuara.
kau bawa kereta ni balik, nanti aku cerita. Aku tak boleh drive. Tanpa banyak soal, saya terus pandu kereta Wira tersebut sehingga ke rumah Razlan. Azmil pula hanya diam membisu sepanjang perjalanan. Sampai di sana, Razlan masih menunggu kami di depan pintu rumahnya. Azmil cepat-cepat mendapatkan Razlan. Aku nak engkau cakap betul-betul. Kenapa nak jual kereta ni? Soal Azmil pada Razlan. Sebab nak beli kereta baru. Jawab Razlan tergagap-gagap sikit. And then Azmil ni dengan rasa geramnya dia pergi cakap, Jangan tipu Lan. Aku ternampak sesuatu dalam kereta tu tadi. Bila aku drive, nak terbabas. Rasa seram sejuk. Macam ada benda ganggu. rupanya Azmil juga terasa seperti yang saya alami. Engkau nak tahu apa yang berlaku tadi? Soal Azmil kepada saya. Saya pun mengangguk. Semasa terbabas tadi, Azmil terasa ada sesuatu yang memulai steering kereta Wira. Bila dia masuk kembali ke dalam kereta, Azmil ternampak makhluk aneh melalui cermin belakang kereta. Kata Azmil, makhluk aneh itu duduk di kerusi belakang. Wajahnya teramat hodoh, matanya hanya sebiji, tersembul merah menyala terletak di tengah-tengah muka. Can you imagine, guys? Lidahnya terjelir separas dagu, rambut makhluk itu pula mengurai panjang. Benda apa yang ikut kami tu? Soal Azmil pada Razlan yang masih belum berpuas hati. Sebenarnya aku ada perjanjian dengan makhluk tu. Jawab Razlan teragap-ragap. Aku dah agak dah ni, geng. Tak apa, kita sambung dulu. Jangan agak-agak lagi, Kak Nan. Korang pun jangan agak-agak lagi. Dengar dulu. Terkejut saya dan Azmil dibuatnya. Perjanjian? Apa yang dijanjikan Razlan dengan makhluk aneh tu? Selepas diasap berkali-kali, baru Razlan membuka mulut. Kata Razlan, kereta itu dibeli dengan harga RM10,000 hasil duit tikam nombor ekor. Cara Razlan mendapatkan nombor ekor tu pula dengan bantuan makhluk aneh itu melalui pemujaan yang dilakukan di sebuah rumah lama sekitar kampungnya. Semasa melakukan upacara pemujaan tersebut, makhluk itu memberikan Razlan nombor, tetapi dengan syarat memenuhi apa saja permintaannya. Makhluk tu minta nyawa sebagai tukar ganti. Kata Razlan perlahan. Kami terkejut besar. Kata Razlan lagi, walaupun dia sudah mendapat habuan, tapi perjanjian antara dia dengan makhluk aneh itu belum dipenuhi. Sampai sekarang, makhluk aneh itu selalu ganggu aku, cerita Razlan. Hampir setiap malam, Razlan terdengar suara makhluk itu meminta nyawa sebagai tukaran dengan nombor ekor yang dimenanginya. Aku sendiri tak berani nak bawa kereta tu. Bila pandu nak terbabas. Sebab tu aku nak jual, benda tu nak nyawa, kata Razlan. Saya dan Azmi terus terpaku. Nyaris nyawa kami berdua ditukar ganti malam tu. Just ada satu tajuk merah dekat sini, aku bacakan untuk korang. Wajahnya teramat hodoh, matanya hanya sebiji, tersembul merah menyala terlekat di tengah-tengah muka. Lidahnya terjelir separas dagu, rambut makhluk itu pula mengurai panjang. Alright guys, jom kita bahas. Bermaksud Razlan ni, dia seolah-olah nak mengkorbankan nyawa kawannya sendiri. Patutlah pada awal tadi, bila Azmil dan watak saya tadi tu ajak ikut sekali, dia tak nak. Sebab dia tahu memang akan terbabas. And dia memang tahu makhluk ni memang nak nyawa. Tapi apa-apa pun geng, memang nyawa kita semua ni atas kuasa Tuhan. Kata ajal dan maut di tangan Tuhan, bukan di tangan benda-benda macam ni maupun di tangan manusia. Andai katalah terbabas sekalipun, memang telah ditakdirkan bahawasanya Azmil ataupun watak saya tadi meninggal dalam keadaan begitu, ya guys. So itulah dimaksudkan makhluk hodoh tagih nyawa lelaki syirik. Cerita tu habis dekat situ saja guys. Kita tak tahu selanjutnya macam mana. Adakah makhluk itu masih menghantui ataupun apa. Cuma apa yang kita boleh ambil iktibar dekat sini, janganlah syirik dengan Tuhan. Main nombor ekor tu dah salah. Lepas tu buat pula perjanjian yang bukan-bukan. As we know, syaitan ataupun jin ni kalau berjanji, dia tepati janji. So seronoklah dia bermain-main dengan manusia ni kan. So please guys, keep it clean.
Kalau dia kata korang nak main nombor ekor sekalipun, biarlah dekat tangan dan otak korang sendiri. Tapi elakkan berjudi adalah haram. So let's go guys, kita next story. Malam tu pukul 2 pagi, saya lihat ayah keluar tergesa-gesa membawa sebatang kayu. Ibu dengan nada suara ketakutan menasihati ayah supaya berhati-hati semasa keluar rumah. Ayah mengucup dahi saya. Kunci pintu dan tingkap rumah, jangan biar terbuka. Lagi satu, tidur sekali dengan budak-budak ni, kata ayah sambil memegang sebatang kayu. Saya terkebil-kebil. Ketika itu saya baru berusia 7 tahun. Masih terlalu kecil untuk mengenal erti kehidupan yang sebenar. Ayah berkhidmat sebagai seorang tentera di sebuah kamp di Sarawak. Saya hanya memerhatikan sahaja langkah ayah pergi. Malam itu saya tidur dengan mak serta 2 orang adik serta abang. Sedang nyenyak tidur, kami terjaga apabila terdengar bunyi pintu dibuka. Rupanya ayah telah pulang. Waktu itu jam menunjukkan pukul 5 pagi. Dapat tak orang tu bang? Soal ibu. Kami adik-beradik juga terjaga dengan kepulangan ayah. Malam ni tak dapat lagi. Abang tahu orang tu ada tapi kami tak nampak. Susah betul, balas ayah. Begitu juga dengan keesokan malamnya. Ayah sekali lagi keluar dengan membawa sebatang kayu dan lampu suluh. Perasaan takut terus menyelubungi kami. Begitulah keadaan ayah sejak ada orang jahat di kawasan kuartus tentera yang kami duduk. Sudah 2 minggu saya lihat ayah berjaga malam bersama penduduk kuartus itu. Suatu pagi ketika kami sedang tidur, saya terdengar bunyi kecoh. Jam baru pukul 5 pagi. Ibu mengejutkan kami adik-beradik. Along, tengok adik-adik kau ni. Mak nak turun kat bawah jumpa ayah kau, kata ibu menyuruh Along menjaga kami adik-beradik. Ibu memberitahu dia hendak melihat orang jahat yang baru ditangkap. Saya bertegas hendak mengikut ibu. Akhirnya ibu terpaksa membawa saya. Sampai di pekarangan kamp, saya lihat ramai orang sedang mengelilingi sesuatu. Nampak ayah memegang tali yang diikat pada kaki dan tangan seseorang lelaki. Lelaki yang ditangkap itu berbokil. Orang yang ada di sekeliling lelaki itu bercakap sesama sendiri. Riuh rendah suara mereka di situ. Saya terdengar seorang kawan ayah memarahi lelaki itu dengan suara yang lantang. Oh, inilah orang minyak yang kacau kita selama ni. Kita nak buat apa dengan dia ni? Kita hantar kepada pegawai atasan kamp biar mereka yang selesaikan kes ni, tegas ayah. Saya lega. Orang jahat berbogel itu akhirnya dapat ditangkap. 2 bulan kemudian, kecoh satu kuartus, tiba-tiba kami sekeluarga terdengar jeritan seorang wanita terpekik terlolong. Waktu itu kira-kira pukul 2 pagi. Mak dan ayah terbangun lantas menyuruh kami duduk diam-diam dalam rumah. Mak mahu mengintai siapakah gerangan wanita yang sedang menjerit itu. Saya seperti selalu mengikut belakang mak. Sampai di luar rumah, kami lihat sudah ramai orang yang berada di depan rumah jiran yang menjerit tadi. Rumah itu diduduki oleh pasangan yang baru berkahwin bernama Syikin. Ketika itu suaminya Fauzi tiada di rumah kerana bertugas. Orang ramai mengetuk pintu rumahnya dengan kuat. Ada yang mengintai di tingkap bilik untuk melihat jika ternampak apa-apa yang mencurigakan sedang berlaku. Tapi tiada. Wanita itu tidur di bilik belakang. Kita pecah saja pintu ni. Takkan kita nak dengar saja dia menjerit. Pecah kan? Tegas orang jiran bernama Pak Cik Man. Orang ramai yang berada di situ setuju. Beberapa orang jiran berlari mengambil tukul. Pang, pang, pang. Penghuni berjaya memecahkan pintu rumah tersebut tidak sampai 5 minit. Jiran-jiran terus meluru ke bilik wanita itu. Tidak lama kemudian, orang ramai berjaya membawa wanita itu keluar. Tubuh wanita itu menggigil-gigil. Kenapa? Apa yang dah berlaku? Soal Pak Cik Man. Wanita itu tidak mampu bersuara. Jiran-jiran memujuk dan menenangkannya. Semua penghuni yang berada di situ seakan tidak sabar untuk mengetahui apakah yang telah berlaku. Tadi saya nampak orang minyak, beritahu wanita itu yang masih dalam ketakutan. Rupa orang minyak itu berkilat seperti dilumur minyak hitam. Matanya merah, mukanya garang dan giginya nampak berkarat. Sebaik melihat orang minyak itu, wanita itu terus menjerit-jerit sambil memejamkan matanya. Sebaik wanita itu menjerit, orang minyak yang berdiri di depan pintu biliknya terus tergamam. Tatkala jiran-jiran datang membantu, orang minyak meloloskan diri melalui lubang kecil yang terdapat di atas tingkap. Tis!
orang minyak lagi. Apa yang dibuat pada kamu? Soal Pakcik Mai tegas. Tak ada apa-apa, dia sergah aja, balas wanita itu. Ketika kejadian, wanita itu baru saja hendak melelapkan mata, tiba-tiba dia terlihat kepulan asap hitam yang menerobos melalui lubang kecil yang ada di atas tingkap biliknya. Asap hitam itu kemudiannya secara tiba-tiba menjelma sebagai orang minyak. Sebaik menjelma, orang minyak itu merenung tajam dan wanita itu terus menjerit. Sebenarnya bukan malam itu sahaja, malah malam-malam sebelumnya banyak kejadian orang minyak yang dilaporkan penghuni kem. Boleh dikatakan setiap malam orang minyak terus mengganggu penduduk kuartus di kem berkenaan. Anehnya, kali ini orang minyak itu dikatakan lebih licik dan mempunyai ilmu gaib. Walaupun penghuni mengunci semua pintu dan tingkap, tetapi orang minyak itu tetap boleh masuk menerusi lubang-lubang kecil udara. Penghuni kem percaya sekurang-kurangnya terdapat 3 orang minyak yang sedang menguji ilmu hitam yang mereka pelajari. Suatu malam ketika ayah dan rakan-rakannya sedang berkawal di bawah blok, mereka ternampak seorang lelaki yang mencurigakan. Waktu itu sudah pukul 5.30 pagi. Aneh, kenapa lelaki itu berbogel dan berjalan seperti orang lain tidak mampu melihat kelibatnya? Lelaki berbogel itu pergi dari sebuah rumah ke rumah lain. Ayah dan pasukan ronda malam terus memerhatikan tingkah laku lelaki itu dari jauh. Setelah beberapa ketika melihat kelakuan lelaki itu, ayah dan penghuni terus mengepungnya. Ayah dan 5 orang lagi rakannya di sebelah kanan, manakala selebihnya mara di sebelah kiri. Pasti lelaki berbogel itu tidak dapat melarikan diri kerana di depannya beranda setinggi 2 tingkat. Ayah dan rakan-rakannya meluru ke arah lelaki berbogel itu. Tanpa sempat berbuat apa-apa, lelaki itu berjaya ditangkap dan diikat. Setelah disoal siasat, lelaki itu akhirnya mengaku yang dialah dalang kes orang minyak yang menggemparkan kem tersebut. Lelaki berbogel itu juga mengaku 2 lagi rakannya terlibat mengamalkan ilmu hitam dan mereka ingin menguji kehebatan ilmu yang dipelajari. Ayah mengambil nama 2 lagi rakan lelaki itu sebelum pergi menangkapnya. Pagi itu, satu blok turun melihat siapa gerangan lelaki yang menyamar sebagai orang minyak tu. Rupa-rupanya, ketiga-tiga lelaki itu merupakan anggota tentera di kem berkenaan. Mereka bertiga dipaksa untuk membuang segala ilmu hitam yang mereka amalkan. Pada hari berkenaan, 3 anggota itu membawa ayah dan rakan-rakannya ke tempat pemujaan. Di situ ditemui pelbagai peralatan seperti beras yang ditanam dan sebungkus kain kuning. Barang itu kemudiannya dilupuskan oleh seorang ustaz. Ketiga-tiga anggota tentera itu akhirnya dikenakan tindakan tata tertib dan dibuang dari kem tersebut. Saya menarik nafas lega. Akhirnya orang jahat yang diberitahu ibu menyamar sebagai orang minyak itu tumpas. Ketika kejadian orang minyak itu heboh, semua penghuni kuartus takut kononnya orang minyak perlu memperkosa 21 orang anak dara dalam masa 7 hari. Syarat itu pun hanya saya tahu selepas menonton filem Sumpahan Orang Minyak lakonan P. Ramlee yang ditayangkan di televisyen. Betul geng, cerita tu pun kena tengok. Sebabkan cerita tu lah kita tahu yang orang minyak ni kalau betul nak totally dapat dia punya ilmu tu, dia kena memperkosa lah gadis perawan. Perawan atau janda, perawan memang cantik, janda lebih menarik. Tiba. Kejadian ini berlaku ke atas Azizi dan keluarganya pada tahun 1992 ketika mereka menetap di sebuah kem tentera di Sarawak. Beliau kini bertugas sebagai jurutera komputer di Shah Alam, Selangor. Kedai baki komputer Ika ni bos dia ni. Alright. Habis guys. Let's get dengar. Nyinyunya menyinya. Okay, 1, 2, 3, 4. Terus menuncur laju membelah salah. Kepala saya pula terhantuk ke sila jalan dulu. Okay. Dari luar Azmin sekiranya salah tadi aku perasan ya. Okey. Bila keadaan tenang Azmin pula hanya mendiam hampir setiap malam razlan sangat. Okey. Lidahnya mana orang minyak tadi tu? Saya terdengar seorang kawan ayah memerahi. Tiba-tiba dia terlihat kepulapan. Kepulapan datang mana kepulapan kau? Ketika kejadian wanita itu baru saja Beliau kini bertugas sebagai jurutera komputer. Komputer. Jatuh mana komputer ya? Tugas sebagai jurutera komputer